سنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Syahdan kita. Syahdan ini suatu perkara yang lain. Kata musannaf rahimahullah, gugurlah kafarah di sini dengan mendatang gila atau mati pertengahan hari yang jima' ia di dalamnya. Tetapi tiada gugur kafarah itu sebab kedatangan sakit atau safar atau pitam atau riddah wal iyazabillah minal. Kata musannaf, tengok dah, gugurlah kafarah. Gugur ni maknanya tak wajib. Bila sebut kata gugur, tak wajiblah. Gugurlah, tidak wajiblah kafarah. Kafarah mana? Kafarah di sini. Di sini tu dia bergantung dengan kafarah, bukan gantung di gugur. Gugurlah kafarah di sini. Di sini tu yakni kafarah jima' Ramadan tu lah. Maknanya tak kena bayar, tak kena wajib, tak wajib dimula kafarah jima' Ramadan. Walaupun berlaku jima' tapi gugur kafarah. Sebab apa boleh gugur? Dengan takluk pada gugur tu. Gugurlah kafarah tu dengan sebab mendatang gila. Datang oleh sifat gila. Datang sifat gila. Gila satu sifat yang minta jalan. Hilang akal seseorang, orang yang gila sifat dia. Datang gila orang ni. Duk kosong molek-molek gila. Atau mati atau pada gila. Mendatang oleh mati. Tak lama mati. Tu. Bila berlaku gila atau mati tu? Pertengahan hari. Pertengahan ni takluk kepada datang. Dia panggil, kalau kira-kira ya zorah. Ia takluk kepada datang. Datang gila tu bila? Pertengahan, yakni pada pertengahan hari yang jima' ia seorang. Jima' di dalamnya dalam hari tu. Hari hak dia jima'. Jadi dia jima' pagi tu, dia tu puasa. Pukul 10 dibatalkan puasa dengan jima' bini. Kalau kira sungguh kena kafarah dah.
kena bayar kafarah. Tapi dah ya siapa pukul lah ya gila. Lepas pada jimat dah tu. Ya gila pukul 12. Lepas pada jimat sejam 2 jam gila. Ataupun lepas pada jimat sejam 2 jam mati. Gitu. Maka gugur kafarah. Tak kena kafarah jimat dah. Orang tu. Jadi tak kena lek. Kalau orang mati kak, waris ni tak kena duk kira bayar lah kafarah itu tu. Nampak tu dah? Kalau atau gila tu kak, lepas pada dia hanga molek sebulan lepas dah tu pula masalah hanga gila dia, maka tak kena bayar kafarah untuk jimat hari tu. Gugur kafarah. Sebab apa? Sebab apa gugur? Tulis pada gugur. Kita buat ilak pada gugur tu. Boleh kata gugur kafarah tu tulis, yakni kerana nyatalah bahawa dengan sebab berlaku perkara itu dengan sebab berlaku perkara itu hilanglah keadaan dirinya sebagai ahli bagi wajib puasa. Sebagai ahli bagi wajib puasa. Maka dikirakan bahawa dia bukan orang yang diwajibkan puasa pada hari yang ia jimat itu. Pada hari yang ia jimat itu. Habis. Kalau kira pergi mari, bila ia gila lepas pada dia jimat, maknanya dia puasa. Lepas tu lepas pada tu dia batalkan puasa dia dengan jimat. Kalau tu hakikat sungguh dia kena kafarah. Tapi lepas pada tu 2 jam dia gila, kena kafarah tak dia jimat tu? Tak kena kafarah. Sebab apa tak iktibar kafarah? Kerana dia gila dah. Maka orang gila ni kira-kira mari itu tak jadi puasa dak dianya. Seolah kata hari itu tu tak berlaku puasa, tak ada wajib puasa dah dia. Bila tak wajib puasa, jimat dia pada hari yang tak wajib puasa tu tak kena kafarah lah. Nampak tak? Nampak tak tu? Kayak gitu. Kau mati sebab tu. Tu jadi gugur dengan sebab turul junun ataupun al-maut. Dalam tu kata musannif rahimahullah ta'ala, tetapi sungguh pun gugur dengan sebab datang gila dan mati, tetapi tiada gugur kafarah itu, tiada gugur, tidak lepas wajib kafarah tu, tidak gugur kafarah itu sebab kedatangan sakit. Tu. Tak gugur dengan sebab kedatangan sakit. Jimat siap, lepas pada tak lama sakit teruk. Atau safar, atau kepada sakit kedatangan perjalanan musafir. Ya pagi tu ya puasa. Pukul 9 jimat isteri dia dalam bulan puasa tu. Lepas pada jimat siap, musafir pergi ke Makkah masalah. Dengan sebab musafir tu gugur kafarah tak? Tak gugur. Tak gugur kafarah dia. Begitu juga sakit. Atau pitam. Atau kepada kata sakit atau pitam. Berlaku pitam. Tu. Tu. Gugur kafarah, tak gugur.
atau riddah, jatuh agama, wal yazabillah min zalik, berlaku riddah, maka tak gugur juga kafarah tu. Faham tak dah? Tidak kafarah tu sebab kedatangan sakit. Bila sakit, kedatangan sakit bila? Kemudian daripada jima' pada hari itu. Kemudian takluk pada kedatangan sakit. Ya jima' dah hari tu, lepas pada jima' datang sakit, lepas pada jima' kedatangan safar, perjalanan, lepas pada jima' kedatangan pitai, lepas pada jima' jatuh agama. Kalau dia masuk Islam semula, kena bayar kafarah hari tu. Tu dah. Padahal wajib dia kena masuk Islam semula, tapi bila dia masuk dah, hari tu hak dia jima' tu dia kena bayar kafarah juga, walaupun berlaku riddah selepas pada tu. Habis itu tak ada payah banyak ni. Hujung-hujung dah. Dan demikian lagi tiada gugur kafarah itu. Kafarah jima' tu lah tak gugur, tak terlepas wajib kafarah tu. Kafarah jima' tu tiada gugur sebab apa? Tak terlepas sebab apa? Sebab apa? Sebab tidak ada harta, sebab timur apa? Tu maknanya ya jima' siap dah, tapi tak ada duit untuk nak pergi bayar kafarah. Adakah gugur wajib bayar tu? Tak terlepas. Ya duk sakut pada zemah situ. Ingat tak? Ingat dah dulu. Walau tak ada duit, ya kena nanti siapa bila ada duit kena bayar kafarah tu. Ya tak lepas dengan sebab apa tak ada duit tu. Ya kata hak ni wasa kita ngaji-ngaji dah dah. Wasa lepas dah semalam. Tak gugur tu seperti yang telah terdahulu kenyataannya. Hak ni ya ayat dah. Seperti hukum yang telah terdahulu, telah terlepas kenyataannya, huraiannya, hukum dah. Lepas dah kenyataan dia, keterangan dia tu sudah lepas dah. Lepas di mana? Baru semalam ya. Terdahulu jadi pada muka 157. Pada muka 157 kita tengok di sana. Tu. Ya ada hukum semalam. Tengok laki-laki semalam ke? Laki-laki semalam Nabi dia tergantung lagi tu kewajipan zakat, kewajipan kafarah atas diri. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah, isti'nah semula pula hukum ni, dan berbilanglah kafarah itu sebab berbilang jima'. Dan berbilanglah kafarah jima' tu. Berbilang. Bila sebut kata berbilang ni, apa nak kata ana? Sekuai-kuai apa berbilang? Dua. Berbilang ni dua ke atas lah maknanya. Kalau sa panggil berbilang tak? Jima' sehari berbilang tak? Tak berbilang. Iki bilangnya jima' 2 hari 3 hari, tengok dia kata. Berbilanglah. Bilangan kafarah, wajib kafarah tu. Berbilanglah wajib kafarah itu. Berbilang sebab berbilang jima'. Sebab berbilang jima'. Banyak kali jima'. Jima' mana? Lama kata hari tu 2-3-4 kali jima'. Kena bayar mengikut kebilangan. Bukan. Jima' yang membatalkan puasa. Yang tu takluk ke yang tu sifat pada jima'. Jima' yang membatalkan puasa. Sepuh hari ni misalnya kita duk puasa Ramadan, kita puasa, lepas tu kita pergi batalkan puasa kita dengan jima'. Berapa kali dah jima' kita batal puasa? Sekali. Lepas pada tu pergi jima' pula 2, 3, 4. Jima' kali yang kedua tu membatalkan puasa tak? Dah. Tak batal lah, sebab dia sudah batal dengan jima' mula-mula dah. Kalau gitu hari tu apa kali kafarah? So sekali. Esok pula, esok jima' pula 2 kafarah. Lusa jima' pula 3 kafarah. Betul tamu. Kalau jima' sepenuh bulan Ramadan 30 kafarah. Kita kata 29 atau 30 kafarah. Itulah.
Boleh. Tu sebab berbilang jimat yang membatalkan puasa. Bukan banyak kali jimat tu dak lama. Salah tu. Hari ni aku jimat berapa kali? Pak, kena pak kafarah. Ada je lah, sehari sekali, sehari satu kafarah, sehari satu kafarah. Kerana jimat yang membatalkan puasa ya. Yang kedua tu ia tak membatalkan puasa dah sebab ia batal dah. Tahan tak? Habis. Maka taprek lah tu legiti situ ia taprek pada berbilanglah kafarah. Dia pecah tu baik. Berbilanglah kafarah, maka taprek tu baik. Maka jika jima ia seorang haling masalah dah. Jima lah ia haling tu. Ia tak haling tak apa, tak murih kan? Tak murih. Haling kata aku tak bini lagi pun tak apalah, tak tah ikutlah. Dan maka jika jima ia seorang tu jima 3 kali. 3 kali. Oh, 3 kali ni di dalam 3 hari. Han kata 3 kali tu di dalam 3 hari. Dalam 3 hari 3 kali. Bukan kata sehari tu 3 kali dah. Tu dah. 3 kali dalam 3 hari apa makna? Dalam 3 hari yakni dia batalkan puasa dengan jima 3 hari. Senang gitu je. Yakni dia batalkan puasa dengan jima 3 hari. 3 hari dia batalkan puasa dia dengan jima. Maknanya jima 3 hari dah tu orang panggil tu. Kalau lagu tu jawab bagi jika nascahya wajiblah atasnya, atas seorang tadi haling itu masalah. Wajiblah atas dia tu wajib 3 kafarah, membayar 3 kafarah jima. 3 kafarah. 1 kafarah 60 mud misalnya kita tak ada puasa-puasa. Kalau puasa gak 3 kafarah gak kena kata nak buat kena 6 bulan. 2 bulan berturut-turut, lepas tu sengih pun tak apalah. Lepas tu 2 bulan berturut-turut pula, lepas tu sengih pun tak apalah. 2 bulan berturut-turut pula. Jadi 1 kafarah tak mesti kena tertib. Faham? Tak mesti kena berturut-turut satu-satu tu. Ya ikut kita nak kafarah bila. Tapi bila kafarah dengan puasa dah kena berturut-turut puasa 2 bulan. Lepas tu sengih boleh seminggu so tak agak asal nak bayar kafarah yang kedua pula. Puasa kafarah yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut pula masalah. Wah kaza. 3 kafarah. Su tak kuasa tu kak. Maka kena bayar mud. Jadi berapa mud? Huk 180 cupok. Tu 180 cupok. 180 orang miskin yang dia kena bayar kafarah tu. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wajib kafarah 3 kafarah. Wajib sama ada dibayarnya kafarah yang pertama dahulu daripada jima hari yang kedua atau tiada. Takmim lah tu. Takmim pada kata wajib. Wajib kena bayar 3 kafarah. Wajib dia kena bayar 3 kafarah. Sama ada, sama saja. Sama ada. Sama saja sawaun. Sama ada, sama saja dibayar oleh seorang itu. Dibayar akan kafarah yang pertama. Sama ada dia bayar kafarah yang pertama, kafarah yang wajib dengan jima hari yang pertama. Kecek mudah kafarah hari yang pertama lah dah. Kafarah hari yang pertama dia bayar. Dia bayar tu dahulu takluk kepada dibayar. Dibayar tu dahulu, yakni sebelum daripada jima hari yang kedua. Sama ada dia tu bayar dah hari mula-mula, lepas tu jima pula hari yang kedua. Atau tiada, sama aja wajib kena kafarah 3 kali. Atau tiada, ini atau tiada bayar kafarah sebelum hari yang kedua. Wah itu. Atau tiada, yakni tiada bayar kafarah sebelum hari yang kedua. Nak rakyat kata ikut dia lah. Dia bayar dah dulu kan nanti nak bayar sekaligus lepas pada tu. Ya sama wajib laku.
Misal 1 Ramadan dia jima, lepas tu dia bayar kafarah lalu dah. Hari yang kedua jima pula, kan bayar kafarah pula. Faham tak dah? Ataupun satu Ramadan jima, 1 kafarah tak bayar lagi. 2 Ramadan jima, tak bayar lagi. Supaya tu juga. Yang nak kata 3 tu 3 semata. Ikutlah bayar pi mana pun. 3 tu 3 semata. Nampak tak dah? Tu. Habis itu. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, atau tidak, kerana puasa tiap-tiap hari itu suatu ibadat yang mustaqillah dengan sendirinya. Ini ilat dah tu. Sebab apa dia kena wajib 3 kali. Tu ni ilat kepada wajiblah atasnya kafarah 3 hari dah. Atau pada apa yang ilat kepada wajiblah. Alasan dia. Orang tanya, jimat 3 hari kena 3 kafarah lu kan? Gano gano wajib 3 lu? Kerana puasa tiap-tiap hari itu. Kerana bermula puasa pada tiap-tiap hari itu ialah ialah suatu ibadat, ialah satu ibadat yang mustaqillah. Ibadat yang terasing, bersuku-suku, terasing-asing. Ibadat asing-asing. Hari pertama ibadat satu ibadat, hari yang kedua hak lain pula, hari yang ketiga hak lain pula. Bukan hak tu lah. Dalam 30 hari Ramadan tu 30 ibadat. Betul tak? Dia suku-suku. Kerana di sisi mazhab kita Syafi'i lah ni, suatu ibadat. Tapi tak ada tahu dah, tak ada gicik dalam mazhab Malik dah. Malik ni dia kira ibadat so ya bulan puasa tu. Sebulan tu kira 1 kali ibadat. Kira so ya. Maka kalau dia jima 2 hari 3 hari kena bayar apa? Tu rasa nak cek tengok. Kena kaji tengok. Tak ada kita tengok gitu. Dalam mazhab Malik sendiri tu dia lazim apa kafarah bagi dia dah. Tapi mazhab kita Syafi'i ya suku-suku kiraan. Ya suku-suku. Ya asing-asing panggil ibadah yang mustaqillah. Faham tak? Sepuluh semaya subuh suku, Zuhur suku. Dia 5 kali ibadat suku-suku tu. Bukan kata pada so ya hening. Ada. Tak leh. Ya 5 waktu tu ibadat suku-suku. Faham tak dah? Wahakaza. Kita kata lagi. Jadi ibadat yang mustaqillah, yang terasing, berasing-asing. Terasing tu dengan, tak lepas pada mustaqillah. Berasing tu dengan sendirinya, sendiri ibadat. Cara dia, dengan sendiri ni dengan cara dia, dengan cara dia, nyonya ibadat. Ya cara dia masing-masing, kecek muda kata. Ya suku-suku cara dia masing-masing. Tu. Habis itu. Sebab itulah ya 1 ya kena 1 kafarah, 2 kena 2 kafarah. Ni duk kecek atas hak orang lain. Kalau takdir kita berlaku atas diri kita sendiri tu boleh tahu molek bab ni akan kena buka semula. Satu masa pula bila lagi berlaku atas diri sendiri, gaduh cari kita. Dia lama-lama dia lupa juga kadang-kadang dah. Dia tak ingat. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, maka tiadalah bermasuk. Nampak tafrek ni? Tafrek pada kata mustaqillah tu. Boleh tak? Tafrek pada ibadat yang mustaqillah. Maka puasa tiap-tiap hari itu ibadat yang asing-asing. Ibadat suku-suku. Harti dah kata suku-suku. Dan suku-suku ya tak masuk gimari lah hak suku-suku. Tak? Kalau masuk gimari juga berarti tak suku. Kalau rumah suku-suku ni, kalau pintu duk buka boleh gimari lagi, tak panggil suku. Tak itu. Maka sini reti dah kata ya suku-suku, asing-asing. Maka hantar prek pada mustaqillah tu. Maka tiadalah bermasukkan oleh kafarahnya. Kafarah seorang tak masuk oleh kafarahnya,
Tak masuk dengan takluk kepada tiada bermasuk. Tak bermasuk kafarah dia tu dengan kafarah puasa hari yang lainnya. Kau dulu nyo tu rojak mana? Tiadalah bermasuk kafarahnya kafarah kalau seorang pun je sah dah tu. Tapi tengok kau depan lagi tu jadi dengan kafarah puasa hari yang lainnya. Jadinya mula-mula tu boleh kita tak tahan satu hari. Yang pertama satu hari. Maka tiadalah bermasukkan kafarahnya kafarah seorang bagi satu hari tu. Atau kafarah bagi satu hari Ramadan. Tiada bermasuk dengan kafarah puasa hari yang lainnya, lain daripada hari yang pertama tu. Kecil lagu tu. Dia tak masuk gi mari nak ayat gitu je. Dia tak masuk gi mari. Dia tak tahu boleh gi mari. Kalau masuk gi mari pakai kiasa. Sebab rumah dia takut-takut dia stay rumah ya. Apa bilik besar mana pun dia pitu duk boleh gi mari kiasa. Dia tak masuk gi mari. Baik tu puasa ni pun kira asing-asing, dia tak bermasuk. Tidak apa dia tadakhul gi mari dak. Tetapi kata dia rahimahullahu taala, tetapi jika jima ia di dalam sehari 2 kali. Tu. Tetapi dengan makna tetapi ni bahkan tapi ni mana bahkan gitu. Istidrab, orang panggil idrab intiqali gitulah. Bahkan dulu kita katakan berbila-bila kafarah sebab berbila-bila jima. Tetapi ini bahkan jika jima ia seorang dia jima di dalam sehari tu haling tu lah ia tu. Jika jima ia seorang dia jima dalam sehari Ramadan, sehari bulan Ramadan je, sehari tu kita faedah kerana dalam bulan yang lain tak ada kafarah. Jima qada, kalau dia puasa qada pun tak ada kafarah dengan sebab dia batal dengan jima tu. Qada apa lagi? Kafarah sendiri. Dia puasa kafarah, pada tiba-tiba dibatalkan puasa kafarah dengan jima pula. Kena kafarah ke? Tak kafarah lah. Tu. Dia kira Ramadan je. Apa tu dah? Jika jima ia dalam sehari Ramadan tu, jima 2 kali. Kali pertama membatalkan puasa, kali yang kedua naik semula. Atau lebih daripada 2 kali. Tengah hari sekali, petang sekali. Pagi tu sekali dah batal puasa dah. Tengah hari sekali pula, petang sekali pula. 3 kali masalah. Berapa kali? Tanya lain. Kalau dia mau jimat dalam sehari tu 3 kali, kena kafarah banyak mana? Sehari tu pagi tu jimat dah, batalkan puasa dengan jimat dah sekali. Tengah hari jimat pula, dah tengok apa je orang lain dan demo. Tengah hari jimat pula sekali, petang tu jimat pula sekali, jadi 3 kali. Berapa kafarah dia mau kena bayar? So je betul. Mana tu? Tu. Maka dia kata jika jima dalam sehari tu 2 kali atau lebih, jawab, maka tiada wajib kafarah atasnya, hanya sekali jua. Tu. Tiada wajib kafarah atas dia, hanya ni malaikat lah. Tak wajib kafarah atas dia, malaikat sekali jua. Sekali kafarah je. 1 kafarah jua yang kena bayar. Tu sekali kafarah tu. Wajib kafarah hanya sekali. Tak wajib kafarah, malaikat sekali kafarah jua. Sekali tu dengan tu kadar sekali kafarah tu hasil ia dengan sebab jimat yang pertama. Hasil dengan sebab jimat yang pertama tu, jimat pagi tu. Faham tak? Nampak tak? Jadi 3 kali jimat hari tu berapa kali kafarah?
Sekali. Maka nak tanya sekali lagi. Kafarah tu sebab jimat hak mana? Hak mula-mula tu. Tu. Dengan jimat yang pertama tu. Jimat itulah yang membatalkan puasanya. Sifat pada jimat. Jimat yang pertama yang membatalkan puasa. Habis itu. Betul dah? Berarti jimat kali yang kedua tu tak batalkan puasa dak. Habis itu. Sekat tu qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun pada menyatakan puasa tatawwu. Tu. Nak bilalah bakis pasal terakhir. Faslun ini satu pasal, satu perceraian. Pada yang adalah ia pada menyatakan, pada menerangkan puasa, hukum puasa tatawwu. Nak menyatakan hukum bagi puasa tatawwu, puasa sunat. Hak tu lah puasa tatawwu, puasa sunat. Tapi tatawwu ni orang panggil nama iktibalurah. Tu puasa sunat tu orang panggil nama iktibar syara'. Tu. Sebab apa boleh panggil tatawwu? Lurah panggil tatawwu kerana tatawwu ni suka rela hati. Dia tak ada hubungan sebab paksa dak. Tu. Dia tatawwu, dia suka rela semakcai orang panggil, semakcai tam. Bukan dengan sebab tu hai paksa dak. Hak ni nak tengok keimanan seorang ni dia semakcainya mana. Kalau tok guru suruh menyapuh masalah, kena sapu le bala ni. Maka dia sapu le bala je kerana turut suruh paksa tok guru. Tapi lek luar nak tengok orang, nak tengok siapa dia jujur hati tu, tengok je sapu lek luar ke dak. Hak nyapu lek luar tu orang tu orang panggil orang hausanya kejujuran hati. Tak itu. Kalau nak beri hadiah lebih pun kira puak banyak tu. Hak dalam pakat sapu belaka sebab suruh Hak lek luar ni ikut hati nak suka rela. Maka orang hak suka rela tu jadi pangkat besar. Maka tatawwu kata dia kata musannif rahimahullah taala. Tu. Orang tanya puasa tak ni? Kali pertama tu batalkan puasa dah. Jimat kali pertama batalkan puasa. Lepas tu kena kafarah dengan sebab jimat pertama. Jimat kali yang kedua batal puasa dah? Tak batal dah sebab batal dah. Tapi tanya hukum. Apa hukum jimat kali yang kedua? Haram ke tak? Haram. Jimat rak 2 pun haram, rak 3 pun haram. Sebab apa? Sebab bila batal puasa dah pun dia wajib kena imsak. Wajib kena tu wajib suku pula nak jaga kehormatan bulan Ramadan. Bukan kata bila batal dah ikut kita nak bebas lagu mana dah. Ia kena jaga juga. Tu ya. Kali yang kedua pun haram, kali yang ketiga pun haram, kali yang keempat pun haram. Jimat tu haram. Haram bukan tilik pada puasa, tilik pada sebab dia tu tak imsak tu je. Hak tilik pada puasanya kali mula-mula tu hak wajib kafarah ya. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah taala, ini fasal pada menyatakan puasa tatawwu. Bermula puasa tatawwu itu kata dia. Bermula puasa tatawwu, tak puasa sunat tu. Iaitu apa puasa sunat? Iaitu puasa tatawwu, puasa sunat tu iaitulah sekalian puasa. Jadi tiap-tiap puasa yang tiada diperdukan Allah Ta'ala. Kena ke dia? Tak raya. Tiap-tiap puasa yang tiada tiada diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Puasa hak tu yang tak ada perdu. Maka sebut kata puasa hak perdu ni banyak ni, bukan Ramadan saja. Puasa yang tidak diperdukan Allah Ta'ala tu, puasa hak tu yang perdu ke apa ni? Satunya puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Yang ketiga puasa qada. Yang keempat puasa kafarah. Nah, tidak. Dan satu lagi puasa istisqa, minta hujan kalau tu imam suruh. Hak tu dengan sebab imam perintah, maka jadi wajib pula sebab Allah Taala suruh kita taat kepada pemimpin. Tak itu ke?
Dia mari tu kat wajib. Habis itu apa? Lain pada tu sunat orang. Lain pada tu. Puasa yang tak diperdukan, tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sunat mengirjakan dia. Dan ni ada dan seekor lagi lah. Sunat mengirja. Jadi dan sunat. Ni panggil puasa sunat dengan sebab syarat kira mari. Dan sunat digalakkan mengirjakan dia akan puasa dah. Puasa tatawwu'. Sunat kita kerjakan sekalian puasa yang tak diperdu tu sunat kita kerja. Kalau kita buat dengan semata-mata junjung perintah Allah boleh pahala. Tu boleh pahala. Kalau tinggal tak ada apa tapi esok sesal dalam syurga pun sesal lagi. Masuk syurga dah pun sesal lagi. Dia mulai boleh masuk le pintu rayyan belaka, kita pintu biasa. Orang puasa ni Nabi kata dalam syurga ada satu pintu yang Allah Ta'ala buka untuk orang puasa je. Dia akan boleh masuk dalam pintu tu. Namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Pintu tu tak akan boleh masuk malaikat pun orang puasa je. Cek nampak ni. Muka yo ahli puasa ada tulis. Kauได้ในบัตรไม่มีบัตรเข้าไม่ได้ Lepas tu kira tengok aja pintu yang tu lewat suku. Tahu mana. Dia kena lebih pada hak lain lewat suku. Itu. Sebab tu ya ada kelebihan sunat kita kerja. Sekurang-kurangnya tak boleh senang kami gapo dah. Ni hak musannaf sebut dalam kitab ni. Jak daripada muka ni sampai ke habis bab ni boleh kita buat semua tak pada. Hak sunat-sunat hak penting-penting. Arafah, Asyura, Tasu'a, lepas tu boleh buat. Boleh buat tu pun alhamdulillah dah. Tu hak ni Syawal tu belalah. Ni Syawal tu. Belah dia lah tu. Lepas dah. Kata musannif rahimahullah taala, sebab apa sunat mengejarkan dia? Ilat kepada sunat. Sunat tu dia kata kerana apa sunat galak kita kerja sangat ni puasa ni? Kerana ada bagi puasa tu. Sabit bagi puasa tu. Puasa mana? Kalau kira sungguh masuk belaka fardunya dan sunatnya itulah puasa ya umum. Dia bukan hak sunat saja, tapi hak fardu tu cakap dah kita boleh dah. Hak sunat ni galak kita buat sebab ada juga. Kerana sabit bagi puasa badal pada puasa. Fardunya badal apa panggil? Bada kul min kun kalau iktibar atop tu. Bagi puasa fardunya fardu puasa tu. Puasa fardu. Dan sunatnya sunat puasa tu. Kerana dalam puasa fardu dan puasa sunat tu ada gapo? Sabit bagi puasa yang fardu dan sunat beberapa fadilat. Bagi tu khabar muqaddam, beberapa fadilat tu mubtada muakhar. Ada bagi puasa sama ada puasa fardu dan sunat ni ada beberapa fadilat, beberapa kelebihan, ada kelebihan banyak. Puasa ni dan sawab atau pada fadilat beberapa pahala yang banyak. Ada kelebihan yang banyak, ada pahala yang banyak. Banyak mana kata banyak tu? Beberapa fadilat tu yang sifat kepada beberapa fadilat. Banyak fadilat yang tiada menghenggakan dia hanya Allah Ta'ala. Yang tiada sifat kepada beberapa fadilat tu. Beberapa fadilat yang tiada menghenggakan akan dia akan beberapa fadilat tu. Tiada menghenggakan berarti tak dapat menghabiskan bilang. Tidak dapat menghabiskan bilang akan dia akan fadilat tu. Kita nak bilang tak habis. Hanya malaikat Allah Ta'ala jualah. Kelebihan dia nak tulis tak habis. Tapi dalam hal tak habis kita tulis pun Tuhan lah boleh menghabis. Tuhan tak habis. Banyak sangat nak kata banyak doa. Seperti pasir ni kan, butir pasir di atas muka bumi ada berapa?
Allah banyak, tak habis nak bilang. Tak habis kalau bilang semua habis juga dah. Tak habis nisbah pada rank kita tak gerak nak bilang. Tapi Tuhan tahu. Banyak mana? Banyak sangat. Tuhan tahu hingga dia. Kita tak habis dengan sebab letih dah nak bilang. Tak kuasa dah. Malaikat Allah Ta'ala jauh dia kata itu. Dan dari kerana inilah kerana ada bagi puasa itu beberapa kelebihan dan pahala. Gitu. Dan dari kerana inilah kerana ada bagi puasa itu beberapa kelebihan dan pahala ni. Kerana ni mengidafat dari kerana ilat kepada mengidafat di belakang tu kalau kira ibarat. Kerana ni lah sebab ia banyak sangat pahala dia, kelebihan dia banyak sangat ni, mengidafatkan Allah Ta'ala akal amal puasa itu mengidafat kepadanya, kepada Allah. Sebab ni mengidafat pula. Apa mengidafat? Mengsandar. Tuhan sana mengsandar oleh Allah Ta'ala, mengidafat oleh Allah Ta'ala. Tuhan sanakan Allah patping orang panggil. Tuhan patping akan amal puasa, akan pekerjaan puasa ni. Allah Ta'ala idafat dan sana amal puasa itu Tuhan sana ke dia, mengidafat kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Padahal semua amal kena sana ke Tuhan belaka, tapi Tuhan sendiri sana ke diri dia. Hak lain tak nak sana mana. Beda. Berarti mulia dah tu, hak tu lebih dah. Sebab anak kita, orang tua ni anak dia 10 orang. Hak baju tu seorang. 10 orang tu lebih belaka. Seorang ni hak suruh gapo, turut perintahnya, turut arahan, nak ikut suruh. Suruh waktu ni dia buat. Maka orang tua kata, ni anakku sungguh ni. Orang tua kata, ni anakku. Salah. Ni anak padahal 9 orang lagi anak dia. Anak dia juga. Tapi dia kan lagi sana orang disorang kepada dia. Ada kelebihan hak dia suku, hak tak ada orang lain. Tak ada dia orang lain. Sebab tu tiap-tiap pekerjaan kerana bagi Allah Ta'ala semua sana, tapi Tuhan tak ada sebut. Tak nak sebut. Amalan lain Tuhan tak nak sebut. Tuhan sebut puasa je, Tuhan sana ke dia. Kata, puasa hak ku kata. Puasa ni hak ku. Sebab apa ni ulama duk hurai. Tu masya-Allah. Nampak tu dah? Mengidafatkan Allah akal amal puasa itu kepadanya, kepada Allah. Tiada sekalian amal yang lain. Tiada mengidafat kepadanya. Tiada mengidafat kepadanya akan sekalian amal yang lainnya, lain daripada puasa. Hak lain pada puasa tak nak sana mana Allah. Semaya ke? Dah. Padahal amal lain pun lillahi ta'ala semua usalli farda pun lillah, usalli sunnata pun lillah. Lillah belaka, sana ke Tuhan belaka. Tapi hak Tuhan sana ke diri dia sendiri itu puasa je. Hak Allah Ta'ala sana ke diri dia tu puasa. Jadi lebih puasa ni. Seperti firman-Nya, ini mengidafat ni. Takluk pada mengidafat. Allah Ta'ala idafat seperti firman-Nya, firman Allah Ta'ala. Tuhan kata di mana? Firman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi ni matan ni datang dari Nabi kecek, bukan, tapi maksud tu daripada Allah. Maksud daripada Allah. Quran ni mari daripada Allah, lapar pun mari di Tuhan, makna pun mari daripada Allah Ta'ala. Nabi tu menyapa, Jibril mengajar, Nabi menyapa. Tapi hadis qudsi ni lapar Nabi, tapi Allah Ta'ala ilham. Makna tu hadis qudsi. Jadi kira-kira mari perkataan Tuhan jugalah. Cuma kita baca dia tu boleh pahala supaya baca hadis lain tu. Bukan kata satu huruf 10 pahala supaya Quran tak. Tu nampak tu dah? Hadis qudsi. Maka hadis qudsi ni ada juga hak dhaif, macam-macam lah hak tu.
Di sini hadis ni sahih. Hadis qudsi yakni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang diriwayatkan dia oleh Bukhari daripada Abu Hurairah. Wah gitu. Hadis sahih. Hadis sahih. Yo kena hadis qudsi sendiri ada dah, ada hasan, begitulah. Ya iktibar kepada rawi ya pula. Kalau rawi kurang sikoh, ya. Kau jadi habis itu subhanallah hadis qudsi pun. Maka hadis qudsi ni hak ni sahih. Kita kalau tiap-tiap puasa ke, tiap-tiap bulan puasa dengar sentiasalah hadis ni. Allah Taala katakan, kullu amal ibni adama lahu illa sawmu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allahu akbar. Masya Allah. Tengok. Kullu amal ibni Adam, hamdah wa hamdah. Kullu amal ibni Adam lahu. Kullu mubtada, lahu tu khabar. Illa saumu. Kalau kita turut turut ilmu nahwu lah. Kalau turut kaedah dia baca dua dah tu. Illa saumu, illa sauma ni. Fal mutasna bi illa yunsabu idza kana kalaman taman mujaban. Fa in kana kalamu taman fa in kana kalaman taman mangpian jazan nasbu jazar rabu wa nasbu ala litisna jadi dua. Tu tapi hok ni mana mutasna itisna pada gapo kullu bani adama lahu illa sauma illa sauma fa innahu li illa sauma. Kena baca illa sauma. Baca illa sauma kerana kalam tamu jab ni. Illa sauma. Kullu amal ibni adama lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tapi tanda tu saumu. Ada tanda. Illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dalam ayat Quran sebut. Habis. Yakni tiap-tiap amal anak Adam tu baginya. Artinya Allah Ta'ala kata kullu amal ibn Adama, bermula tiap-tiap amal, tiap-tiap pekerjaan anak Adam. Sebut kata amal ni amal akhirat lah. Ya kalau kira sungguh lafaz amalun ni umum dalam bahasa Arab. Amal ni ada amalan dunia, ada amalan akhirat. Tapi orang Melayu kita ni bila sebut amalan dunia, dia tak sebut amal. Dia kecek dengan mana kerja. Tapi kalau amal akhirat dia pakai bermakna amal lalu dah orang Melayu kita ni. Buat amal sikit nak gimana buat kerja sikit. Kerja tu kerja dunia dah tu. Padahal Arab mai amal juga. Tapi orang tua tak kecek kerja kalau hak akhirat pakai nama amal lalu buat amal. Gitu. Bermula tiap-tiap amal anak ada tu, tiap-tiap pekerjaan anak ada tu, Allah Taala kata baginya tu khabar. Dibangsakan dia baginya hak dia. Tuhan suruh
Padahal hakikatnya hak Allah Ta'ala berlaku kerana Tuhan lah yang memberi bekahnya. Tapi Tuhan bangsa kepada usaha dan ikhtiar hamba. Tu. Allah Ta'ala kata tiap-tiap amal anak Adam tu dibangsakan dia baginya, bagi anak Adam tu. Hak dia, Tuhan kata. Tiap-tiap amal anak Adam, hak dia belaka. Malaikat puasa jua tu duduk belakang, dia mari letak dulu. Jua tu duduk belakang. Malaikat puasa jua. Bukan jua tu duduk dilepas baginya. Kalau duduk dibaginya salah makna, salah maksud. Tiap-tiap anak ada, tiap-tiap amak anak ada tu baginya je. Hak dia je. Bukan hak Tuhan. Salah. Salah. Jua tu dia kena duduk lepas pada malaikat puasa tu. Kenapa? Ya ilan, ya hasad. Memberi pada hasad. Ya jua tu lapar memberi pada hasad dah tu. Tiap-tiap amalan anak ada tu hak dia. Hak dia. Malaikat puasa je. Puasa je bukan hak dia. Tengok dah. Allah Ta'ala tu puasa je. Pakut maknanya maka taprek pada malaikat. Malaikat puasa je. Maka bahawasanya sesungguhnya tak raja. Sungguhnya ia puasa tu Allah Ta'ala kata. Kalau kita kata maka nak buat ilat pun tak apa. Kalau kita nak fa innahu fa ta'liliyah ilat pada kalau taprek pun tak apa dah deh kalau kira. Dia kata dia puas taprek tu ya lepas ni ya boleh buat juga ilat. Boleh buat ilat. Tapi kalau ilat kena takdir maklum Allah pula. Taprek nampak pakai taprek lah. Malaikat puasa. Maka bahwasanya dalam risyad ni ia puasa tu Tuhan kata kerana puasa tu bagiku, dibangsakan dia kepadaku sebenar-sebenarnya. Ya buat gitulah. Bahwasanya bagiku, puasa tu bagiku. Apa makna bagiku? Yakni dibangsakan kepada aku sebenar-benarnya. Dibangsakan kepada aku sebenar-benarnya. Hak itulah hak aku sunguti ya. Allah Ta'ala kata amalan anak adil lah itu hak dia belaka tu kalau kira. Malaikat puasa. Puasa tu lah hak ku sunguti ya. Tuhan kata tengok bukan main. Ni orang panggil sana lagu ni idafah li tasyrif lah ni. Sana untuk nak memulia, nak muliakan puasa tu. Sebab tak ni anak ni hak ni anakku semuanya. Tu padahal hak lain pun anak dia juga, tapi sana anak ni kepada dia kan nak muliakan hak ni. Tu lah kalau kira nampak tu dah. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, dan akulah Tuhan kata, dan bermula aku ni lah yang akan membalas dengan dia dengan puasa. Aku nak balas diri. Amalan lain kadang-kadang manusia balas dah. Ya semaya nak boleh orang tengok kata ya berjuru, maka orang pakak kecek kata ya berjuru. Hak orang lain duk balas dah. Faham tak? Ya sedekah nak boleh orang tengok kata dia tu orang hati baik, hati pemurah. Maka orang lain pun ya yang ni baik sungguh. Maka orang lain balas dah. Tapi puasa ni tak ada dia tahu. Tak dia tahu malaikat ya ayak pula kat orang. Ya puasa orang tak tahu, dia cara dia tak ada dia tahu. Malaikat Allah Ta'ala ya tahu kata dia ni puasa. Maka tu demo tak tahu sebab tu demo nak balas tak leh hak puasa. Dia ni rajin puasa. Malaikat kita duk royak ke dia. Aku puasa hari ni. Waktu habislah pahala. Aku puasa hari ni. Esok nak puasa pula. Lusa nak puasa pula. Bulan ni puasa penuh bulan. Duk kacik buat nunggu kata puasa. Duk dia nak puasa. Hak tu dia kata. Hak tu lah hakkunya. Aku nak balas diri. Aku nak balas diri. Habis itu dan aku membalas dengan dia. Habis kat tu. Dan adalah bersalah-salahan ulama pada menyatakan makna hadis ini, dia kata. Dan adalah bersalah-salahan tu berkhilaf
ulama. Jadi bersalah-salah ulama, bersalah-salah pada menyatakan, pada menghuraikan akan makna bagi hadis ini. Jadi ulama pun macam-macam khilaf lah. Makna hadis ni cuba hurai, hok ni hurai lagu ni, hok ni hurai lagu ni. Makna dia. Allah, moga perkataan ni makna daripada Tuhan. Tu kia mari. Maka ulama pun pakat berkhilaf pada menyatakan makna hadis ini. Bersalah tu atas beberapa kaum. Takluk kepada bersalah. Bersalah atas beberapa pendapat. Banyak mana beberapa tu? Yang lebih beberapa pendapat tu lebih daripada 50 kaum. Lebih daripada 50 pendapat huraian. Allahu Akbar. Allah, lebih pada 50. Allah, ya Rabbi, wasa nak tahu. Wasa nak buat risalah suku. Risalah bercara makna hadis kul bani adam lahu. Lepas tu hipung 50 lebih pendapat tu. Hurai atas tu. Jadi satu risalah. Boleh rasa kalau nak buat. Dah. Buat tu. Terjemuh jadi bahasa Jawi apa. Risalah apa dia? Risalah yang bernama Illas Sauma. Nama risalah. Ini satu risalah yang bernama Illas Sauma. Apa tak? Tu lah. Buat risalah tu. Risalah yang bernama Illas Sauma. Lepas tu hipung pendapat-pendapat. Ni ulama sebut mangsa dua ya ni. Bila kita kadang-kadang kitab nu sebut dua. Kitab ni sebut ni pendapat lah tapi sebut tiga. Kitab ni sebut 5. Kitab ni sebut 3. Gitu je pilih-pilih cara wasa dia. Musannaf ni dia tengok-tengok. Wasa molek. Wasa sedap ni. Ibu. Pendapat wasa. Ya bu. Ya bukan ambil mari semua lah kitab carilah mukni mana pun. Lah tupoh mana pun tak buat mari semua. Ya royak dia kata ada 50 lebih pendapat dia. Allah, ya, banyak. Kata setengah ulama, tengok dia Datuk ni bawa mai setengah juga. Kata setengah ulama, berkata oleh setengah ulama, ada setengah ulama kata, bukan semua ni. Ulama kata kena yang terlebih, bukan ulama semua, setengah ulama kata yang terlebih bermula makna yang terlebih baik, pendapat yang terlebih baik, terlebih comel di dalam antara segala kaum itu, antara segala pendapat tu, semua pendapat hak 50 lebih tak ni tu, hak comelnya hak ni makna dia hak comel ialah behada tu pun setengah ulama kata bukan itibak pula. Boleh jadi orang lain nampak comel kot lain sebab Imam Subki tu dia kata orang lain. Ada depan lagi Imam Subki kata hak moleknya hak ning, bagi dia makna hak moleknya hak ni. Tapi ada setengah ulama kata yang terlebih baik antara beberapa segala kaum tu ialah bahawa kalau kita nak hurai kepada orang kampung pun hurai dengan makna ni pada kalau kita nak mengajar hadis ni ke royak hadis ni nasihat hadis ni lepas tu hurai. Kalau nak hurai ke ambil makna ni tak apa jadi hurai. Mana dia bahawasanya dalam risyad ni maknanya sekalian amal kebaikan itu, semua amalan kebaikan tu, semua amalan kebaikan tu adalah ganda. Jadi digandakan pahalanya, pahala sekalian amal kebaikan. Semua amalan kebaikan kalau kita buat Allah Ta'ala ganda pahala. Diganda dengan 10. Dengan tak lupa pada ganda. Allah Ta'ala ganda semula dengan 10 pahala. Seumpama amal kebaikan tu. Semua pahala amal kebaikan tu. Seumpama pahalanya tu lah. Jadi kalau dia buat, kalau dia semaya masalah, kalau dia baca Quran, boleh pahala baca Quran tu ganda jadi siapa 10 pahala baca Quran tu pula 10 kali ganda nampak tu dah.
Semua amalan Tuhan ganda. Ada Tuhan ganda dua mengikut orang power amalan masing-masing. Yang ni kunapak banyak ya ganda banyak, kunapak sikit ya ganda sikit. Gitulah cara dia. Tapi tiap-tiap amalan kebaikan Tuhan ganda dengan 10 pahala hingga 700 ganda. Di ganda tu tak luk tu. Ganda tu sehingga 700 gandanya, ganda pahala kebaikan amalan tu. Tuhan ganda sampai 700. Tu. Tengok supaya nafkah, supaya sedekah. So tu boleh 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah Taala kata umpama orang yang nafkah, orang yang belanja pada sabilillah, orang yang buat khairat, buat kebaikan pada jalan Tuhan. Kama salihabbatin, seumpama sebiji bat padi. Supaya setai padi, ya wisikok ya, padi ni setai ya. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil. Sutai padi yang menumbuh ia akan 7 takar pula. Sutai padi bila dia besar, dia naik jadi 7 takar. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan pada tiap-tiap takar tu ada 100 butir padi pula. Tengok. Daripada mula-mula sutai padi jadi berapa dah akhirnya? 700 padi. 700 setai. Tengok Allah Ta'ala wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala kata dia nak ganda ke siapa, ikut dia hak tu. Tu. Tapi hak lain tu boleh tentu berlaku sampai ke 700. Malaikat puasa. Tu. Malaikat puasa je, tak support amalan lain. Malaikat puasa ya. Adalah, yang ni maka adalah ganda pahalanya, pahala puasa ni lebih daripada yang dimakian itu. Lebih daripada tu, lebih daripada 700 ganda tu, lebih daripada tu lagi. Puasa di Allah Ta'ala ganda dia lebih pada tu lagi. Sebab tu jangan ada rasa kecil hati bagi orang yang puasa lama-lama. Setengah-tengah negeri ni lama. Negeri ni ada 14 je, kalau negeri ni 16 je, ada ni 20 je ada. Puasa tu ada juga. Puasa sampai ke 16 je, 17 je. Di Mesir tu lama pada kita lagi. Di Mesir ni lama pada kita 2-3 je juga. So lama. Seolah kata kena lebih. Ganda apa? Allah Ta'ala wallahu yudha'ifu liman yasha. Kadang-kadang Allah hari ni buka puasa jam apa? Pukul 15. Esok pukul 17. Allah, lama pula 2 minit. Tu. Jadi masa sedih. Esok buka puasa lama sikit 2 minit. Puasa sedih. Sedih pun 2 minit. Kalau 5 minit, kalau sejam lagi pun mujur lagi. Karena pahala di Allah Ta'ala yang membalah. Tak supaya pahala amalan lain sampai 700 ya. Malaikat puasa ya kata. Maka adalah ganda pahalanya lebih daripada yang dimakai itu. Lepas tu banyak mana lebih tu? Tiada mengetahui dia. Tiada mengetahui kan dia akan ganda pahala puasa tu. Tak tahu kata banyak mana. Hanya jadi malaikat Allah Ta'ala je hak tahu. Allahu Akbar. Tu pendapat comel. Comel tu pendapat tu, masya-Allah dah. Habis kat tu pada lu hubung petang ni pula tu dalam kedua insya-Allah 2.5 gitulah kita akan hubung. Kata musannaf, dan lagi pula puasa itu serta keadaannya setengah daripada yang sebesar-besar qawaidul Islam, tiada mengetahui dia dengan tiada dikhabarkan malaikat Allah Ta'ala juga bersalahan dengan aman yang lain. Ni pendapat lain pula. Pendapat lain pula. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min syarri ma yadhkur.
ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Oh.